Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Diharapkan semua murid berada di dalam keadaan yang sihat. Hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, iaitu Unit 8, Pengawetan Makanan. Hari ini kita akan membincangkan beberapa kaedah pengawetan makanan. Sebelum kita membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang kaedah-kaedah pengawetan makanan, mari kita lihat sejarah pengawetan makanan. 500,000 tahun sebelum Masihi, memasak makanan menggunakan api merupakan kaedah pengawetan yang terawal dalam tamadun manusia. 12,000 tahun sebelum Masihi pula, masyarakat Arab kuno mengeringkan dan menyimpan makanan sebagai persediaan sekiranya banjir berlaku. 1400 tahun Masihi, manusia melumurkan garam pada makanan bagi mengatasi pembaziran dan kekurangan makanan. Louis Pasteur menemui kaedah menghapuskan bakteria secara pemanasan dan penyejukan cecair. Itu ialah bagaimana orang-orang pada zaman dahulu mengawet makanan tanpa ada apa-apa sebarang kemudahan. Kini, penggunaan bahan pengawet kimia membolehkan makanan tahan untuk jangka masa yang lebih lama. Sejak dahulu kala lagi, manusia telah mengawet makanan dengan menggunakan pelbagai kaedah. Pengawetan makanan ialah kaedah pemprosesan makanan yang boleh menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma. Tujuan pengawetan adalah supaya makanan lebih tahan lama. Mari kita lihat beberapa kaedah pengawetan makanan yang boleh digunakan untuk memastikan makanan lebih lama. Kaedah yang pertama ialah dengan cara pendidihan. Pendidihan ialah proses memanaskan makanan pada suhu yang tinggi. Suhu yang tinggi membunuh kebanyakan mikroorganisma. Contohnya, pendidihan menjadikan rendang tahan lebih lama. Biasanya, rendang yang tidak habis akan dimasak berulang-ulang kali pada suhu yang tinggi bagi membunuh mikroorganisma. Kaedah yang kedua ialah dengan cara penjerukan. Penjerukan merupakan proses merendam makanan di dalam larutan gula dan garam. Kaedah ini biasanya digunakan untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Keasitan atau kepekatan gula yang tinggi menjadikan keadaan tidak sesuai untuk mikroorganisma bertumbuh. Kaedah yang ketiga ialah pembungkusan vacuum. Pembungkusan vacuum merupakan proses mengeluarkan semua udara daripada bekas atau pembungkus makanan. Ketiadaan udara menyebabkan bakteria tidak boleh bertumbuh atau membiak. Kaedah yang keempat ialah pengeringan. Pengeringan merupakan kaedah mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air daripada makanan. Makanan boleh dikeringkan di bawah matahari ataupun ketuhar. Ketiadaan air menyebabkan mikroorganisma akan mati ataupun tidak aktif. Contohnya seperti ikan kering ataupun asam keping yang dikeringkan. Kaedah seterusnya ialah penyejuk bekuan dan pendinginan. Penyejuk bekuan merupakan kaedah penyimpanan makanan pada suhu takat beku, iaitu 0 darjah Celsius dan ke bawah. Manakala pendinginan merupakan kaedah penyimpanan makanan di dalam persekitaran bersuhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Suhu yang rendah menyebabkan mikroorganisma kurang aktif dan lambat bertumbuh serta membiak. Kaedah pengawetan yang seterusnya ialah pemasinan.
Pemasinan menggunakan garam bagi menyingkirkan kelembapan pada makanan. Kaedah ini digunakan sejak dahulu lagi seperti memasinkan ikan, telur dan juga sayur-sayuran. Kaedah pengawitan seterusnya ialah dengan cara pengetinan dan pembotolan. Pengetinan dan pembotolan ianya melibatkan proses mendidihkan makanan untuk membunuh mikroorganisma. Makanan kemudiannya disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Pemanasan pada suhu didih dapat membunuh kebanyakan bakteria yang aktif tanpa merosakkan rasa dan nilai nutrisi makanan itu. Contohnya, makanan di dalam tin seperti sardin dan makanan yang dibotolkan seperti sos ataupun kicap. Kaedah pengawitan seterusnya ialah dengan cara pelilinan. Pelilinan merupakan proses menyalut buah dan sayuran seperti apel, oren, lemon dan tomato dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaan. Kaedah ini dapat mengekalkan kesegaran buah. Kaedah pengawetan penyalaian. Penyalaian merupakan kaedah mengeringkan makanan dengan cara mengasapnya untuk satu tempoh yang agak lama. Kaedah ini boleh membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Kaedah pengawetan yang terakhir ialah dengan cara pempasturan. Proses pemanasan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan diikuti dengan pendinginan segera. Contohnya seperti susu segar di dalam kotak ataupun di dalam botol. Mari kita semak semula kaedah-kaedah pengawitan yang telah dibincangkan tadi. Sekian saja pelajaran kita untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum.